Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar sahabat-sahabat Mihrab yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama ya kembali pada pagi ini untuk sama-sama kita meneruskan yang memulakan hari kita dengan bacaan Al-Quranul Karim ya, dengan niat kita meletakkan nawaitu ya, sebab tuan-tuan, puan-puan istiqamah setiap pagi bersama dalam mihrab Al-Quran yang membaca Al-Quran. Sebab perkara tersebut ya Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan-urusan
ya tuan-tuan dan puan-puan, ya Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan ya pahala yang berlipat kali ganda, dan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada segala bentuk kemudaratan dan azab dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita akan teruskan ya bacaan Al-Quran sambungan daripada surah Al-Kahfi yang muka surat 295 ayat yang ke-16 insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن الله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا
أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu meruntun di jiwa. Subhanallah.
atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat Mihrab Al-Quran, kajian Asma'ul Husna, Ustaz doakan agar semua kita dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla sebaik-baik taufik dan hidayah, yang dengannya kita boleh mengetahui dan merasai perbezaan mana Islam, mana jahiliah, mana tauhid, mana syirik, mana jalan ke syurga, mana jalan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Marilah sama-sama kita terlebih dahulu secara bersama dengan suara yang kuat dan lantang, dengan suara yang didengari, untuk sama-sama kita mulakan dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada pagi ini kita akan terus membahas kajian Asmaul Husna siri yang ke-71, Asmaul Husna yang ke-30, iaitulah Allah Al-Latif. Allah Al-Latif. Masya Allah. Namun seperti biasanya, Ustaz peringatkan pertama sekali supaya tuan-puan jangan sesekali lupa dan abai untuk share, viral dan like akan program ini. Tolong ya, sekarang ini Ustaz minta sangat-sangat tolong viralkan seluas yang mungkin, seramai yang mungkin kepada rakan-rakan akan link ini supaya mereka juga insya-Allah mengambil manfaat, mendekatkan diri kepada Allah melalui kajian Asmaul Husna. Selain daripada itu, memberikan butang start untuk infak kepada pembangunan Ma'had Tahfiz Integrasi Sains Madinatul Hufaz wa imma untuk pembangunannya, ataupun infak pembelian tanah untuk wakaf pembangunan Matis Madinatul Hufaz fasa yang ketiga. Alhamdulillah, pada saat ini fasa yang pertama ada 170 orang pelajar, fasa yang kedua ada 440 orang pelajar, dan kita masih lagi terus menerima pendaftaran pelajar. Maka dengan itu kita akan cuba menambah fasa yang ketiga untuk memuatkan 170 orang pelajar lagi. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang sama, pendaftaran program Rakyat Malaysia Menghafaz Al-Quran untuk kategori kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas dibuka. Sesiapa yang ingin melawat Jepun bertemakan kajian Asmaul Husna melalui tafakur alam pada awal bulan Februari ini juga dialu-alukan untuk mendaftar dengannya. Selain daripada itu, program Fast Track SPM dan juga kemasukan ke tingkatan 1 di Madinatul Hufaz masih lagi dibuka. Tuan-puan yang berminat boleh mendaftar dengannya. Baik, hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalimah Al-Latif adalah kalimah yang sentiasa kita dengar dan ia merujuk kepada salah satu daripada sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud Al-Latif? Al-Latif ini setelah mana Ustaz mengkaji kepada perbincangan yang digarap oleh ulama-ulama, maka akhir sekali Ustaz membuat kesimpulan bahawa Al-Latif yang menjadi salah satu daripada sifat Allah Azza wa Jalla yang dirangkumkan sebagai Asmaul Husna ni ada dua makna. Satu, Al-Latif, Allah yang bersifat Al-Latif dengan makna lembut, halus dan santun. Allah Al-Latif, Allah itu lembut, Allah itu Al-Latif halus, Allah itu Al-Latif santun. Satu. Yang kedua, Al-Latif dengan makna seni canggih yang berimpak tinggi. Seni canggih yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dan kesannya memberikan impak yang tinggi. Dalam pemerhatian Ustaz, kebanyakan kita ketika mana membahas Asmaul Husna Allah Azza wa Jalla pada maksud Al-Latif, pergi kepada makna pertama semata-mata. Allah itu maha lemah lembut, Allah itu maha halus, Allah Azza wa Jalla itu maha kata penyantun. Nah, Alhamdulillah is okay. Namun dalam masa yang sama, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, ada makna kedua. Jadi pada pagi ini Ustaz nak selesai dulu makna yang pertama. Ustaz nak selesai dulu pada makna yang pertama. InsyaAllah pada yang berikutnya ialah Ustaz akan bawa kepada makna yang kedua. Baik. Makna yang pertama merujuk kepada beberapa firman Allah Subhanahu wa taala
Contoh, tuan-puan boleh rujuk pada surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, maka berkat rahmat Allah engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Kerana itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermesyuaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Masya Allah. Mungkin tuan-puan tertanya-tanya, Dr. Azhar, mana dia ciri Allah Al-Latif pada ayat ini? Baik. Ustaz akan menghuraikan satu kisah. Daripada kisah itu Ustaz akan garap bagaimana Allah Azza wa Jalla bersikap Al-Latif. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Surah Ali Imran ayat 159 ini dari segi asbabun nuzul, sebab turun ayat, ia merujuk kepada peristiwa perang Uhud. Masya Allah, peristiwa perang Uhud. Perang Badar berlaku pada tahun yang kedua Hijrah. Manakala perang Uhud berlaku pada tahun yang ketiga Hijrah. Baik. Ringkas bicara, perang Uhud menyaksikan suatu peperangan yang sangat tidak seimbang. Orang musyrikin ada 3,000 orang, orang Islam awalnya ada 1,000 orang, kemudian 300 orang belok kerana mereka ini orang-orang munafik, maka bakinya hanyalah 700 orang sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perang Uhud berlaku dalam 2 pusingan. Pusingan pertama dimenangi oleh orang Islam dengan bergayanya. Ekoran daripada orang Islam dari segi sebab musababnya, mereka ini setia dan akur akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Iaitu ini penting ya, tuan-puan yang pergi umrah, pergi melawat Madinah, tentunya mereka akan bawa tuan-puan ke medan Uhud. Jadi kita akan nampak adanya Bukit Uhud, adanya lembah Uhud, kemudian adanya Jabal Rumah. Di atas Jabal Rumah ataupun Bukit Memanah itu, Rasulullah SAW telah menempatkan 50 orang pasukan memanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubair. Dan Nabi kata apa dia? Makanakum. Wahai kamu pasukan memanah, kekal berada di situ, sama ada masa menang ataupun masa kalah. Jadi ringkaskan bicara, bagaimana Khalid Al-Walid, tentera Quraisy, berentap dengan tentera muslimin dipimpin oleh Rasulullah SAW. Pusingan pertama, orang Islam menang bergaya, orang kafir lari. Jadi apa yang berlaku ialah orang-orang kafir lari dan meninggalkan barangan masing-masing. Maka orang Islam yang melihat ada barangan-barangan berharga yang ditinggalkan oleh orang kafir demi nak menyelamatkan diri, maka orang Islam pun turunlah untuk mengambil barangan tinggalan orang-orang kafir yang disebut sebagai ghanimah. Termasuklah pasukan memanah yang ada di Jabal Rumah. Maksudnya apa tuan-puan? Maksudnya mereka langgar perintah Nabi. Langgar perintah Nabi yang minta supaya kekal berada di Jabal Rumah. Khalid Al-Walid
berpaling ke belakang tengok, wah, orang Islam mulai meninggalkan tempat strategi Jabal Rumah. Maka akhir sekali Khalid Al-Walid pun membuat pusingan U. Pusing balik bersama dengan tentera-tentera Quraisy, kemudian ambil tempat position tersebut, Jabal Rumah, dan mereka berada di atas bukit, lantas mereka memanah orang-orang Islam. Akhir sekali orang-orang Islam tewas. Sampai ke peringkat ada 70 orang Islam yang mati syahid, 64 orang terdiri di kalangan orang-orang Ansar dan 6 orang di kalangan Muhajirin. Nabi sendiri SAW, tuan-puan, dalam peperangan Uhud pada pusingan yang kedua itu mendapat serangan yang sangat dahsyat. Bertubi-tubi diasapnya ke atas batang tubuh Nabi, tercedera Nabi, patah gigi Nabi, tersiak kulit Nabi sehingga Nabi dibawa untuk berlindung di celah-celah bukit Uhud yang ada. Jadi sehinggalah orang Islam pun bangkit semula, kemudian melawan balik orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Khalid Al-Walid, dan mereka pun akhir sekali lari, dan Nabi pun minta supaya orang Islam berpada, tak perlu lagi mengejar akan tentera Quraisy. Walhasil hujung jatuhnya orang Islam kira-kira menang jugalah. Maka setelah tamat peperangan Uhud ini, maka masing-masing rasa bersalah, rasa sugul, rasa kecewa dengan diri sendiri, dan tentunya yang paling sedih sekali ialah Rasulullah SAW. Banyak sebab kenapa Nabi sedih. Pertama sekali, Nabi sedih kerana bapa saudara Rasulullah SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib syahid, meninggal dunia, sehingga dikopak-kopaknya jenazah Khalid Al-Walid, Hamzah. Nabi sedih bagaimana jenazah bapa saudaranya diperlakukan sedemikian rupa. Yang keduanya, Nabi sedih kerana orang Islam, pemimpin orang Islam, pasukan memanah di Jabal Rumah, engkar arahan Nabi SAW. Dan Nabi sedih kerana orang-orang Islam mulai terpesona dengan habuan dunia, ialah mereka merebut harta ghanimah. Jadi kalau ikutkan Nabi, memang orang kata apa dia, Nabi nak buat satu punishment, Nabi nak buat satu denda, Nabi orang kata nak boycott, Nabi orang kata nak lakukan sesuatu yang agak keras. Supaya apa? Supaya orang-orang Islam di medan peperangan Uhud mengambil pengajaran. Tetapi Masya Allah, Rasulullah SAW, sebagaimana yang kita belajar Asmaul Husna sebelum-sebelum ini, apa dia? Rasulullah SAW cuba berakhlak dengan akhlak Allah. Apa maksud berakhlak dengan akhlak Allah? Rasulullah SAW bersabda dalam suatu hadis, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Mana dia akhlak Allah? Asmaul Husna 99 itulah. Jadi Asmaul Husna 99 itu, tuan-tuan dan puan-puan, itu adalah akhlak-akhlak Allah Azza wa Jalla. Allah yang bersifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min dan sebagainya. Itu merupakan akhlak Allah Azza wa Jalla. Allah bersifat pemurah, pengasih, penyayang, Al-Kari yang maha mulia, Al-Quddus yang maha suci, yang maha bersih. Termasuklah salah satu akhlak Allah itu apa dia? Al-Latif, yang maha lembut, yang maha halus, yang maha santun. Jadi Nabi, kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Nah, surah Ali Imran ayat ini sentiasa usah ulang selalu. Apa dia? Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab. Berperangailah kamu sebagaimana perangai Tuhan. Berakhlaklah kamu sebagaimana akhlak Tuhan, menurut acuan diri kamu sebagai seorang manusia. Apa dia? Kalaulah Allah Azza wa Jalla itu bersifat dengan sifat Al-Latif, maha lemah lembut, maha penyantun, maka kamu sebagai hamba Allah Azza wa Jalla juga mesti Al-Latif, lembut, penyantun. Maka di sini Rasulullah SAW cover dirinya. Dengan arti kata lain, aku ni kalau ikutkan nak marah, mendidih rasa nak marah ni kepada sahabat-sahabat aku ni, langgar perintah pun ada, tak dengar nasihat pun ada, berebut harta dunia pun ada, sampai kepekak melihat bapa saudaraku terkorban gara-gara kamu semua koyak tidak dengar nasihat.
Tapi tak apalah, aku memilih untuk Al-Latif, menjadi penyantun dengan kamu. Al-Latif, berlemah lembut dengan kamu. Al-Latif, menghalusi jiwa kamu supaya aku tidak berkeras dengan kamu. Maka Nabi SAW akhir sekali buat keputusan, okey, tak apalah wahai pasukan memanah, biarpun kamu engkar kepada arahan aku, fa'fu anhum, aku maafkan kamu. Wahai orang-orang Islam yang kamu terpesona dengan kilauan dunia sehingga kamu ni berebut harta ghanimah, fa'fu anhum, aku maafkan kamu. Wahai orang-orang Islam yang kamu tak jaga aku sungguh-sungguh, tak protect Sayyidina Hamzah sampai kau pekat mati Sayyidina Hamzah dan aku tercedera parah, fa'fu anhum, aku maafkan kamu. Aku berlemah lembut dengan kamu, aku menyantuni kamu. Kenapa? Aku nak beramal dengan akhlak Allah Al-Latif. Maka dengan itu terzahirlah kemuncak akhlak mulia pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Al-Latif. Maka di sini Allah Azza wa Jalla memberitahu kepada Nabi, walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Wahai Muhammad, jika sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar dengan sahabat-sahabat kamu yang melakukan mistake pada peperangan Uhud, dengan arti kata lain, tidak Al-Latif, tidak berlemah lembut dengan mereka, tidak Al-Latif, tidak menyantuni mereka secara halus, maka pasti lang faddu min haulik, mereka akan lari bertempiaran daripada kamu. Jiwa mereka akan makin jauh dengan kamu, fizik mereka akan makin jauh daripada kamu. Oleh yang demikian, fa'fu anhum, maafkanlah mereka. So kamu maafkan mereka, baguslah tu wahai Muhammad. Wastaghfir lahum, dan minta maaflah kepada Allah atas kelemahan dan kelalaian mereka. Wasyawiruhum fil amri, dan bermesyuarah dengan mereka. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, kenapa Allah Azza wa Jalla memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Al-Latif, yang menyantuni, Al-Latif yang berlemah lembut dalam membuat engagement dan muamalah dengan sahabat-sahabat Nabi di perang Uhud? Jawapan yang paling kuat ialah kerana Allah Azza wa Jalla itu sendiri yang bersifat Al-Latif, yang maha lemah lembut, Al-Latif yang maha halus, Al-Latif yang maha seni, Al-Latif yang maha begitu sekali teliti dalam muamalah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beramal dengan nilai tersebut. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita pergi kepada yang berikutnya. Ustaz akan berkongsi dengan tuan-puan beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kunci kebaikan Al-Latif dalam kehidupan kita. Pertama, jadikanlah kunci pembuka kebaikan. Ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala 'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwah. Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam bentuk memberitahu kepada Aisyah akan satu nasihat, iaitu yang bermaksud sesungguhnya Allah itu maha lembut, Ar-Rafiq, maha lembut dan menyukai kelembutan. Itu yang dimaksudkan Al-Latif tu. Allah memberikan kepada orang yang bersikap lembut sesuatu yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap keras kepada yang lainnya. Masya Allah. Dengan arti kata lain, hadirin muslimin dan muslimat sekalian, khazanah kebaikan di sisi Allah ni banyak. Dan nak dapatkan khazanah kebaikan tu mesti ada kunci. Dan salah satu kuncinya ialah
orang itu mesti memiliki sikap ar-rafiq, yakni al-latif, lemah lembut, penyantun, seni, halus. Pada masa itu dia akan dapat sesuatu yang tidak akan ada pada orang yang keras dan ganas. Ini satu neraca, tuan-puan. Neraca dalam kehidupan kita seharian. Muamalah kita suami isteri harus bersifat al-latif. Muamalah kita antara pekerja dengan majikan harus bersifat al-latif. Kena halus. Majikan kita dengan urusan kita dengan adik-beradik, urusan kita dengan komuniti, urusan kita dengan ummah, dengan masyarakat, mesti berprinsipkan al-latif, penuh dengan lemah lembut, penuh dengan penyantun, penuh dengan halus. Bermula dengan cara cakapnya tidak keras, tidak tegang, cara mata memandang pun penuh dengan ainur rahmah, dengan air kasih sayang, tidak tajam. Cara nada frekuensi suara pun nada frekuensi suara yang lunak, bukan tegang. Ini semualah elemen-elemen yang boleh menakluk hati manusia. Yang boleh menakluk hati manusia. Andai kata suara kita keras, bicara kita keras, respon kita keras, tindak tanduk kita keras, cara tutur kata kita keras, cara pandang kita tajam keras, percayalah hadirin sekalian, kita tidak akan berjaya menakluk hati manusia. Oh, memanglah saya kena keras dan tegas sebab saya di pihak yang benar, dia di pihak yang salah. Hadirin, kita hidup bukan sekadar nak menang hujah, tapi kita nak menang atas hati mereka. Rasulullah SAW jago dalam menzahirkan sifat al-latif, mengambil inspirasi daripada latifnya Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan dan puan-puan, kepada jemaah haji ataupun umrah yang pergi ke Taif, tentu sekali kita akan mendengar cerita inspirasi Rasulullah SAW bersama dengan seseorang yang bernama Addas. Addas yang tinggal di Taif, yang sebelumnya bukan orang Islam, akhirnya memeluk Islam. Apakah kerana Nabi berdakwah kepada Addas, baca qala Allah, baca qala Rasul? Tidak. Tetapi Addas yang akhirnya tersembam di kaki Nabi, mengucap 2 kalimah syahadah, kerana apa? Terpesona dengan al-latif, dengan seni lemah lembut yang ada pada Nabi. Al-latif, betapa halus dan santunnya Rasulullah SAW. Nabi jumpa dengan Addas. Nabi tanya, min aina anta ya Addas? Wahai Addas, kamu datang daripada mana ya? Nabi bila bercakap, Nabi sebut nama orang tu. Kita ni tuan-puan, kalau jumpa dengan orang, kita kata, kamu datang daripada mana? Amboi, kasarnya suara. Nadanya keras sangat. Tapi kalau kita kata, Cik Osman datang daripada mana? Masya Allah, sebut nama tu menyebabkan, Masya Allah, tergolek-golek lah kita rasa. Kita dihargai, dikasihi, disayangi. Nabi bukan sekadar sebut nama Addas, tapi Nabi ada dengung kat belakang. Min aina anta ya Addas? Terjemahannya ialah, kamu datang daripada mana wahai Addas ya? Dengan kata lain, kalau Ustaz nak tanya, wahai Cik Osman datang daripada mana ya? Ya yang kat belakang dengung tu, memiliki satu kekuatan yang tersendiri. Tanda kita ni penyantun, pengasih, penyayang, al-latif, pandai muamalah, seninya sangat halus, lemah lembut orangnya. Jadi benda ni ada pada Nabi. Dan Nabi Masya Allah menzahirkan al-latif. Bila mana Addas beritahu, aku datang jitu min Ninewi, aku datang daripada perkampungan Ninewi di Iraq. Cuba tengok apa Nabi jawab. Min qaryatir rajulus salih Yunus bin Matta. Kalau macam tu, kamu datang daripada perkampungan orang soleh yang namanya Yunus bin Matta. Nabi Yunus alaihissalam. Tergamam hadas, tanya Nabi, daripada mana kamu tahu akan lelaki ini? Cuba tengok cara Nabi al-latif. Nabi kata apa dia? Nabi kata, zaka akhi nabiyan wa ana nabi. Kalau kamu nak tahu, Nabi Yunus tu sahabat baik aku. Dia seorang nabi, wa ana nabi, dan aku juga seorang nabi. Di antara ciri al-latif pada diri seseorang ialah bila dia jumpa dengan seseorang dan dia boleh puji orang yang ketiga.
Nah, di saat seseorang itu boleh memuji orang yang ketiga pada orang yang dia berjumpa, tanda bukan orang ketiga tu hebat, tapi orang yang memuji itu hebat. Dia boleh sembunyikan baik dia, dia boleh zahirkan kebaikan kawan dia. Datang seseorang jumpa dengan ustaz, "Ustaz, kawan ustaz yang nama Cik Osman macam mana?" "Oh, Masya Allah, tabarakallah, Cik Osman tu baik, penyayang, pemurah, mendahulukan orang lain lebih daripada diri sendiri, ithar, bagaimana simpatinya tinggi." Pada masa itu yang baik bukannya Osman tu, baik juga, tapi ustaz. Kenapa ustaz kata menghidingkan diri sendiri kebaikan dan ustaz zahirkan orang lain? Itu yang dibaca oleh Adas. Bagaimana Adas reverse psychology mengatakan bahawa Nabi ni seorang yang baik, dan pada itu Nabi SAW menzahirkan Al-Latif, menzahirkan Ar-Rifqi, yang menyebabkan akhir sekali bagaimana Adas memeluk Islam, mengucap 2 kalimah syahadat. Allahu Akbar. Ini semualah fenomena, tuan-tuan dan puan-puan, fenomena yang disebut oleh Nabi, bagaimana orang itu sampai ke mereka boleh peluk Islam orang lain gara-gara kebaikan diri dia, dan perkara ini tak mungkin akan berlaku kecuali hanya pada jiwa yang lemah lembut. Baik, hadirin muslimin dan muslimat sekalian. Nah, satu perkara yang saya ingin sebut di sini iaitulah dalam konteks kita berkeluarga pun sama tuan-puan, kadang-kadang bagaimana anak bila makin membesar, makin jauh dengan mak ayah dia, makin bawa diri, makin tak nak lagi nampak friendly, baik-baik. Sebab apa? Sebab dia tahu mak ayah dia keras, mak ayah dia ni tidak ada al-latif, tidak ada seni dalam bermuamalah, tidak ada seni dalam bercakap, tidak halus dalam menyantun. Jadi akhir sekali dia terasa bahawa orang di luar sana lebih menghargai dia. Siapa dia? Kawan-kawan dia, teman-teman dia, rakan Facebook dia. Maka akhir sekali mereka ini lebih jatuh cinta, lebih kasih, lebih sayang kepada rakan-rakan sebaya lebih daripada ibu ayah. Justru Ustaz menyeru ibu ayah supaya apa dia? Zahirkan Al-Latif, kasih sayang kepada anak-anak. Al-Latif, lemah lembut dengan anak-anak, santuni mereka, cakap elok-elok, gosok badan mereka supaya energi ishq wa mahabbah, kasih sayang itu berlaku pada anak-anak kita. Hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini satu contoh ya, hadis yang ada di hadapan kita ini satu contoh. Rasulullah SAW bersabda, "Atuhibbu an yalina qalbuka wa tudrika hajataka, irhamil yatima wamsah ra'sahu at'imhu min ta'amika yalin qalbuka wa tudrik hajataka." Yang bermaksud, apakah engkau ingin hatimu lembut dan kebutuhanmu terpenuhi, yakni hajatmu terpenuhi, maka caranya sayangilah anak yatim, usaplah kepalanya dan berilah ia makan dari makananmu. Maknanya apa yang kau makan, mereka makan benda yang sama. Nescaya hatimu akan menjadi lunak dan keperluanmu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa dia? Exercise, latihan untuk menjadikan kita ni al-latif, kita kena do something. Antaranya contoh exercise ialah bila bertemu dengan anak yatim, zahirkan rasa kasih sayang, usap mereka, sebut dengan bahasa-bahasa yang mengembirakan mereka, ada hadiah, berikan hadiah kepada mereka, berikan makanan-makanan yang sedap-sedap kepada mereka. Ini al-latif akan menjadikan hati kita lembut dengan mereka, dan kelembutan itulah kita akan secure untuk menjadikan kita ni pada muamalah dengan sesiapa sekalipun, kita membawa sekeping hati yang al-latif. Hadirin muslimin dan muslimat sekalian, di sana ada hadis yang ketiga yang bertema kelembutan memperindah segala sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu wala yunza'u min syai'in illa syanah." Bermaksud, sesungguhnya kelembutan itu tidaklah terdapat pada sesuatu kecuali ia akan membaguskannya, dan tidaklah ia dihilangkan dari
sesuatu kecuali ia akan menjelekkannya. Akhir sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fika la khaslataini yuhibbuhumallah al-hilmu wal anah." Sesungguhnya pada dirimu terdapat dua perangai yang dicintai oleh Allah, iaitulah al-hilmu, kelembutan, yakni al-latif yang kita bahaskan tadi, yang kedua wal anah, dan berhati-hati, yakni cermat. Akhir sekali Ustaz bentangkan hadis-hadis ini, nanti Ustaz akan buat satu kesimpulan besar. Yang terakhir sekali ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, okey, hadis ini telah pun Ustaz baca di awal tadi. Jadi kesimpulannya apa dia? Kesimpulannya ialah Al-Latif adalah salah satu daripada Asma'ullah Al-Husna, nama-nama Allah yang indah, dan maksud Al-Latif ni ada dua. Pertama, yang mana pada pagi ini Ustaz bahas, Al-Latif Allah dengan maksud lembut, halus, santun dan seni. Baik. Dan Allah Azza wa Jalla meminta supaya kita juga bermuamalah dengan pihak kedua, pihak ketiga dengan memakai pakaian Al-Latif. Okey, lemah lembut dengan suami, lemah lembut dengan isteri, lemah lembut dengan menantu, lemah lembut dengan ipar, lemah lembut dengan besan, hatta berlemah lembut dengan musuh sekalipun. Cara bercakap lemah lembut, cara mata melihat lemah lembut, cara body language lemah lembut, cara menyapa lemah lembut, angkat suara jangan lebih tinggi daripada yang sepatutnya. Ini merupakan perhiasan sebagai seorang Muslim. Baik. Seterusnya ialah makna kedua Allah yang bersifat Al-Latif ialah seni yang berimpak tinggi. Wah, apa benda tu Ustaz? Makna kedua Al-Latif Allah Subhanahu wa taala ialah seni yang berimpak tinggi. Apa maksud seni yang berimpak tinggi? InsyaAllah yang ni kita akan bahas pada siri kuliah yang berikutnya. Jadi pada pagi ini kita sempurnakan dulu maksud, konotasi dan definisi Allah yang bersifat Al-Latif dengan makna yang pertama, lemah lembut, halus dan santun, yang dituntut supaya kita menghiasinya. Dan insya-Allah akan datang kita akan bergerak pada makna yang kedua. Jadi bagi mengakhiri slot kita pada pagi ini, maka marilah sama-sama kita berkongsi satu doa masuk syurga tanpa hisab. Semua kita nak masuk syurga kan? Nah, jadi bukan sekadar nak masuk syurga, kalau boleh nak masuk syurga tanpa hisab. Maka di sana doa berbunyi, Allahumma inni as'alukal firdausa duna hisabin wala azab. Wahai Allah, pilihkanlah aku supaya tergolong di kalangan orang yang boleh masuk syurga Firdaus tanpa hisab, wala azab, dan tidak sesekali pun mendapat azab di padang mahsyar kelak. Jadi itulah dia hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kajian Asmaul Husna kita pada pagi ini. Jadi fahamlah kita, tahulah kita, mengertilah kita, kenal Allah lah kita. Allah itu apa dia? Allah itu bersifat Al-Latif. Lemah lembut macam mana? Kita bahas. Apa yang Allah nak daripada kita, kita juga mesti bersifat lemah lembut. Contoh dibuat oleh Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam, melalui beberapa contoh yang Ustaz buat, dan pada masa itu barulah kita lebih hampir menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang setia, yang bertauhid. Bertauhid ini bahasa mudahnya yang setia. Jadi sekadar itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberi manfaat kepada kita semua. Marilah sama-sama kita menutup dengan sama-sama membaca surah Wal Asri dan majlis kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalammu aku bahagia. Ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah,
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.